kalau ikutkan antara keluarga yang amat mementingkan pengamalan dan ajaran agama Islam. Dan keluarga yang sangat-sangat kaya. Disebutkan oleh Habib Omar bin Hafiz dalam salah satu tausiah beliau, kaya tak kayanya Imam Muhajir sewaktu ada di Basrah, anak perempuan dia kalau nak pergi tandas, ada 2 orang pembantu akan pegang kain, bawa usung ke tandas. Hampa kapit merah, pergi tandas je bong. Ni cerita tandas ni. Tandas. Esok kalau nak pergi tandas, kapit tu dia akan ganti kapit yang lain. Usung belakang. Nak kata kaya tak kaya Imam Muhajir ni, keluarga dia memang sangat kaya. Itu baru anak perempuan dia. Kita cerita ni yang paling akal, paling adena, paling rendah. Itu situasi dia. Nak pergi tandas pun tukar kapet yang baru. Oh hebat. Kita pun kapet 50 tu yang guna. Tapi waktu tu datang satu fitnah yang berleluasa daripada satu kaum, disebutkan kaum Khawarij. Mereka ni daripada kaum Qaramitah. Qaramitah salah satu fahaman Khawarij yang datang ke Basrah. Mereka membunuh ramai ahli bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan akidah sebagaimana yang bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebabkan ramai ahli keluarga Imam Muhajir ni ramai dibunuh, dia ambil keputusan keluar daripada Basrah, hijrah, meninggalkan kekayaan dia, meninggalkan kemewahan dia, meninggalkan kesenangan dia, semata-mata nak berhijrah menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan nak menyelamatkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia panjang. Semua cerita ni disebutkan dalam kitab Ithmarul Basair fil Madhhab Imam Muhajir karangan Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Kitab ni belum dicetak lah, masih dalam makhtutah. Cerita dia panjang. Walhasil Imam Muhajir ambil keputusan keluar dalam 70 orang daripada kalangan ahli keluarga sanak saudara dia, keluar berhijrah pertama kali ke Madinah Al-Munawwarah untuk menziarahi ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ni berlaku pada tahun 318 Hijrah. 318 Hijrah. Ada riwayat 317 Hijrah. Imam Muhajir sewaktu sampai dengan 70 orang ahli keluarga dia, pada tahun tu berazam nak lakukan ibadah haji dan umrah. Maka ni riwayat disebutkan oleh salah seorang ulama tarim. Nama dia Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, mudir di Ribat Tarim. Kalau di Malaysia di Kedah kita Tok Guru pada Ustaz Zul Sungai Dedak. Tok Guru dia. Ataupun Tok Guru Ustaz Man. Ustaz Man Sungai Dedak, Tok Guru dia Habib Salim Syatiri pernah meriwayatkan bahawasanya pada 8 Zulhijjah tahun 318 Hijrah, bertepatan dengan tarikh ni, kaum Qaramitah yang buat kerosakan di Basrah dah masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Waktu tu Imam Muhajir dalam perjalanan nak buat ibadah haji dan umrah. Ni sehari sebelum pada Arafah ni. Pada waktu tu datang ke Mekah, mereka membunuh ramai orang waktu tu yang nak buat haji. Yalah sehari sebelum hari Arafah semua kumpul waktu tu. Disebutkan dalam Fawaid Abi Salim sebut di dalam Masjidil Haram mereka dibantai dan dibunuh sebanyak 30,000 orang dalam tu mati dibunuh oleh kaum Qaramitah. Di luar Masjidil Haram sebanyak 300,000 orang mati dibunuh pada 8 Zulhijjah tahun 318 Hijrah. Dan pada tu kalau kita baca tarikh Mekah Al-Mukarramah, pada tahun itulah Hajarul Aswad dicuri daripada tempat dia selama 22 tahun. Jadi start pada tahun 318, 22 tahun Hajar Aswad tak berada di tempat dia. Contohlah kalau kita baca silsilah tok kita kata, oh saya pada tahun 320 Hijrah saya sempat mengunjung Hajarul Aswad. Tu kira bohong lah tu. Sebab Hajarul Aswad memang tak ada. Dicuri waktu tu selama 22 tahun. Bermula tahun 318 Hijrah. Dipendekkan cerita lah, cerita dah panjang. Dipendekkan lagi cerita, tak rasa tenang, rasa tak aman, Imam Muhajir ambil keputusan hijrah kali kedua daripada Mekah Al-Mukarramah ke Hadramaut. Fikir elok-elok kita fikir, Hadramaut ni ada apa? Zaman-zaman tu Hadramaut ni tak ada apa, tanah yang gersang. Tak ada apa. Cuma disebabkan hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan kelebihan Hadramaut, kelebihan Yaman, dan cerita yang panjang. Dia ada kaitan dengan peristiwa Karbala. Wasiat Sayyidina Husain kepada anak cucu cik dia untuk datang ke Hadramaut pun banyak. Dan banyak riwayat-riwayat, antaranya riwayat hadis Nabi Muhammad SAW pun ada cerita dia. Dalam taksidat Imam At-Tabari dia meriwayatkan dalam kitab Mu'jam Awsat, dalam kitab dia menyebutkan bahawasanya ada hadis Nabi Muhammad menyebutkan mengenai kelebihan Hadramaut ni. Nah, kelebihan Hadramaut ni panjanglah sikit hadis dia. Cuma Imam Muhajir dengan 70 orang daripada kalangan ahli keluarga dia ambil keputusan kali kedua hijrah daripada Mekah datang ke Hadramaut di sini. Okey, siapa yang bersama-sama dengan dia? Okey, di Malaysia kita kenal tak?
Rektor Universiti Insaniah, Profesor Dr. Said Aqil Al-Mahdali. Anak dia Habib Muhammad Mahdali. Tu di Kedah. Kalau di Brunei ada abang, di Terengganu ada abang dia, Profesor Dr. Said Hamid Al-Mahdali, bekas lecturer di Kuza. Tidak Kuza. Ke Uniza nama tak ingat lah. Ha? Dari Uniza. Dulu Kuza sama ya. Ha, nama macam sikit Kuza. Nama tu Kuza. Ha? Mazah Kuza. Yakuza. Habis kau? Proza. Tambah panjang ni. Tak habis. Saya Zaza lah bagi Allah. Jadi keluarga Al-Mahdali ni, keluarga Habib Muhammad Mahdali di Kedah tu, asal atuk dia daripada Al-Ahdan. Okey, Al-Ahdan ni asal dia, atuk depa ni sekali dengan Imam Muhajir datang hijrah daripada Basrah, mai hijrah ke Mekah, daripada Mekah hijrah ke Hadramut, dia bawa keluarga habaib sekali keluarga Al-Mahdali Al-Ahdan. Keluarga depa ni. Asal silsilah macam mana hijrah depa ni. Daripada sampai ke Hadramut, dulu di Hadramut ni disebutkan sebahagian kecil mengamalkan mazhab Hanafi. Dan sebahagian daripada mereka ni mengamalkan satu mazhab yang bukan daripada mazhab yang kita anuti, iaitu mazhab Ibadiyah. Mazhab Ibadiyah ini salah satu anutan mazhab yang mana ada sedikitlah perbezaan dengan mazhab kita Imam Syafi'i. Yang mana Ibadiyah ini kalau ke Oman, agama dan mazhab rasmi di Oman itu mazhab Ibadi. Kita dah panjang lah dalam kitab pun dah dibahaskan Juhudul Fuqaha Hadramut, dia ada bahaskan apa mazhab Ibadi. Walhasil dulu di Hadramut mazhab Ibadi. Datang Imam Muhajir bawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab Imam Syafi'i, hampir semua sekali mazhab Ibadi ni lari pergi ke Oman. Dulu dalam silibus kitab, bukan kitab lah, buku Tauhid yang diajarkan di Universiti College Universiti Islam Selangor, kuis. Dalam silibus Tauhid dia sebut antara penyebaran mazhab Syiah yang terdapat di tempat kita daripada Imam Muhajir. Dia sebut lagu tu. Dalam silibus universiti dia sebut Imam Muhajir ni yang menyebarkan mazhab Syiah. Jadi benda ni menyebabkan mempengaruhi pemikiran pelajar-pelajar kita. Sedangkan Imam Muhajir depan kita dia bukan Syiah. Dalam kitab sebut dia ni mujtahid mutlak. Dia boleh keluarkan mazhab dia sendiri. Tapi adab dia dengan Imam Syafi'i, dia masih tetap mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Dan dialah yang menyebarkan mazhab Imam Syafi'i yang terdapat di Hadramut. Jadi anak cucu-cucu dia ni semua kembali pada dia. Di Zambal, semua Habib ni. Imam Haddad ke, Al-Idrus ke, semua Habib-Habib yang ada di dunia ni, ini atuk dia pertama, Imam Muhajir. Asbab hijrah dia datang ke sini, zuriat-zuriat dia, tak kira wali songo ke, semuanya atuk dia Imam Muhajir. Jadi semua pahala-pahala anak cucu-cucu dia yang pergi berdakwah ke satu dunia ni, dapat pahala pada Imam Muhajir. Jadi kita sekarang ni bukan sekadar ziarah makam Tok Syed, Tok Ahli Bidah. Mikir Tok kita juga. Tanpa dia datang hijrah, zuriat dia ni mengembangkan ajaran agama Islam di dunia kita. Saya pergi sikit lah. Di Malaysia kita ni, hampir setiap negeri Islam mula masuk, disebarkan dalam mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada ulama-ulama daripada kalangan Hadramut. Dipilih antara Syed Ahmad bin Hussein Jamalullah. Atuk per semua geng-geng keluarga Jamalullah yang ada di Perlis ni, atuk dia daripada Hadramut datang. Kemudian di Kedah saya nak cerita. Di Kedah ni keluarga yang paling terkenal ni ialah Syekh Abdul Al-Qumairi daripada Syihir. Dia bukan Syihir sangat, dia ada satu kampung nama dia Kampung Hami. Tu asal kampung dia anak murid Syekh Abdul Qadir Jailani, orang Hadramut juga. Mengislamkan rumah bangsa kan. Kemudian di Perak keluarga Al-Wafaq pun ramai. Di Johor keluarga Al-Atas. Islam mula tersebar pada tahun 700 Hijrah daripada seorang Syed namanya Zainal Abidin. Ini antara mula-mula sebelum Wali Songo Islam masuk ke tanah Melayu, antaranya melalui Johor daripada Syed Zainal Abidin daripada Hadramut. Kita pernah baca sejarah Melaka. Macam mana para meswara masuk Islam. Dia bermimpi dengan seorang Syed daripada Jeddah namanya Syed Abdul Aziz, pun daripada sini. Jadi cerita Islam mula disebarkan di negeri kita ni hampir kesemuanya daripada ulama daripada Hadramut, wabil khusus zuriatnya Imam Muhajir. Jadi kita datang sini, kita semali ni tak kerti bahasa Inggeris, semua orang cakap going back to the root tu tak? Kembali ke akar. Maksudnya kita masuk ziarah ke asal manba', asal akar Islam tu bertapak di sini. Kita ziarah ke makam dia lah Imam Muhajir.
Ni makam ni masya-Allah ulama ahli bait habaib yang keturunan yang ke-8 daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir untuk maklumat apa nama tuan guru dan jemaah sekalian, kita ada maksudnya petua lah, petua ulama di Tarim. Kalau kita nak minta sahabat-sahabat kita, keluarga kita, anak cucu kita, isteri kita orang dan isteri kita, jadi dia ada tingkap di sini. Tingkap ni dipanggil sebagai tingkap kita nak seru siapa-siapa nama yang nak mai kita Tarim, insya-Allah mujarab. Tapi bukan terpekik melolong lah, dalam hati lah. Sebut dalam hati, siapa-siapa yang nak mai, kepala kita di tingkap ni, ini amalan para habaib, sebut nama-nama mereka, insya-Allah Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita akan sampai di sini. Maksudnya apa? Kita mai ke sini, ni. Maksudnya nama kita pernah disebut oleh orang. Mungkin keluarga kita, mungkin sanak saudara kita. Wabil khusus, ni tak disebarkan lah. Maksud kalau rekod ataupun rakaman tak sebar kepada orang ramai. Ni para habib sebut, kita boleh sampai ke Tarim ni sebenarnya, kita ni telah didoakan nama kita oleh Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam dah sebut nama kita untuk sampai ke sini. Pada zaman dia hidup tu dia sebut nama-nama orang yang akan sampai ke sini, dia sebut dah nama tu. Kita boleh sampai ke sini sebenarnya, nama kita pernah disebut oleh Faqih Muqaddam. Itu apa yang disebut oleh para habaib lah. Cuma tak disebar kepada orang ramai. Sebab pada orang ramai, jenuh pula Imam Muda Allah kita nak jawab. Jenuh pula nak jawab. Jadi itu sikit sebanyak cerita Imam Muhajir. Dan insya-Allah lah kita boleh berdoa di makam beliau. Dan di sini ada ribat pusat pengajian. Ini pusat pengajian diasaskan oleh Habib Abu Bakar Adani. Antara teman dan rakan Al-Habib Omar sendiri asaskan pusat pengajian di sini lah. Itu sikit sebanyak cerita dia. Jadi bolehlah kita nak ambil waktu sikit berdoa di sini dan nak mendoakan siapa-siapa di ruang tingkap ni. Kita akan teruskan perjalanan kita ke makam Syekhah Sultanah Az-Zubaidi, seorang wali perempuan yang terdapat di sini insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.